إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم سمع إلى أرواح الآباء والصالحين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المعلمين والمعلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita mulakan dengan selawat. Mungkin tuan-tuan boleh ikut pelan-pelan lah. Selawat sa'adah, mudah-mudahan diberi kerahmatan, diberi kefahaman kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillah, rafa syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala terus memilih kita untuk bersama-sama memakmurkan, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca tadi diaminkan oleh para malaikat mendoakan kepada kita semua insya-Allah. Selawat yang saya baca tadi namanya selawat sa'adah. Kalau tuan-tuan ada WhatsApp Google, type selawat sa'adah, dia akan keluarlah. Dicontohlah kelebihan dia. Berbalik kepada kitab kita Siksa Kubur dan Dahsyatnya. Siksa kubur dan dahsyatnya. Tajuk tu. Saya lagi. Amr bin Dinar berkata di situ, berhenti. Saya pun muka surat berapa? 46. Yang cetakan lama 46. Nampak ni? Nampak tak? Betul? Apa dia? Dahsyat kiamat ke? Bukan surat? 43 nah.
Dahsyatnya kengerian hari kiamat. Kalau surat tak sama. Ya, balik sini kita kata Abu Lais As-Samarqandi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah cinta yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Persoalannya semua kita nak mati, termasuk ada bercakap depan tuan-tuan. Cuma nak turun lubang kubur ni sedia lagi. Itu persoalannya lah. Sedia lagi, cukup alat lagi, ada kelengkapan lagi. Hakikatnya kita dekat dengan kubur. Apabila ditanyakan ini, jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma 'inda salasil mawadi' fala 'inda al-mizan imma an yakhifa wa imma an yasqula wa 'inda tatayir suhuf imma an yu'ta bi kitabahu bi yaminihi wa imma an yu'ta bi shimalihi. Yang kedua, wa hina yakhruju 'unuqun minan nar fayantawi alaihim wa yaqulu wakiltu bi thalath wakiltu biman da'a ma'allahi ilahan akhar wa bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab fayantawi hatta yarmi bihim fi ghamaratil jahannam wa li jahannama jasrun adakum minasy-sya'r wa ahadun minas sayf wa ahaddu minas sayf alaihi kalalibun wa hasakun wan nasu yamurruna alaihi kal barqi khatifil wal karihil asifi fanajin musallamun wa makhdushun musallamun wa makbubun finnari ala wajhi. Jadi ini bakal yang kita tepuhi, bekal yang kita akan berhadapan. Apabila ditanyakan kepada Aisyah tentang apakah cinta yang ingat kepada kekasihnya pada hari kiamat, dia kata ada 3 tempat, 3 masa maka tidak ingat. Yang pertama ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan ataupun berat. Ini kita takut. Timbang-timbang kita ni naik kilo ke turun kilo. Ini satu benda yang menakutkan. Yang kedua ketika mana menerima lembaran cacatan suhuf sehingga ia terima sama ada pegang tangan kanan ataupun pegang tangan kiri yang mendebarkan. Kalau pegang tangan kanan, selamatlah. Dan yang ketiganya ketika keluar daripada neraka ular naga lalu mengepung mereka. Ia mengepung mereka dan aku diserahi dengan 3 macam. Mana ahli neraka? Yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah dengan lain Tuhan. Neraka duk tunggu nak nganga saja, nak tekam saja. Dan yang keduanya, orang yang kejam, penentang lagi zalim. Ini juga maknanya akan terjun dalam neraka. Dan orang yang tidak percaya kepada hari kiamat, ni semua masuk neraka. Tak kira hari hisab, timbang. Maka diringkus semua orang-orang tersebut itu lalu dilemparkan kesemuanya dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Minta lindung. Dan di atas neraka Jahannam itu ada satu jembatan yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Nak pijak titi, bukan adalah satu jabatan halus dan tajam lebih daripada pedang. Sedang di kanan kirinya ranjau dan duri-duri. Sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada bagaikan kilat. Ahli syurga. Duk kepala ni pijak sampai terus. Yang hantar dia iman, amal soleh dia. Yang kedua bagaikan angin yang kencang, lambat sikit. Dan yang ada yang selamat dan ada yang luka. Lepas tu lah, ada yang selamat pergi sampai ujung sana berjalan, ada yang luka terkena, kita kata, duri-duri yang berada di kiri, bantalan duri,
dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka jahanam. Jalan-jalan sampai sekat, bum, jatuh. Wala'iyadzubillah. Ni kita takutlah. Tengok lagi apa nak cerita pada kita, supaya hari ini kita bersiap sedia. Abu Lis meriwayatkan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, di antara dua kali tiupan sangkakala itu jaraknya 40 tahun. 40 tahun ni bukan umur dunia lah, umur yang ditentukan oleh Allah. Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan kembali. Kemudian Allah menurunkan hujan air bagaikan mani seorang lelaki, maka tumbuhlah orang-orang mati bagaikan tumbuhnya tanaman sayur mayur pada hari ini. Bendang kita tengok musim ukat padi kering mati habis, tapi hujan turun naik hijau balik. Itu nak gambarkan bahawa kita akan bangkit di kubur seumpama begitu, tapi taklah semacam 100 macam tu. Macam mana padi dalam bendang yang kering kontang tu, kita tengok tak ada apa, bakar jerami tu tak ada, tapi hujan turun tumbuh. Itu dengan ayat begitulah Allah boleh menghidupkan kita yang telah mati, kita kata. Tengok lagi, Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Maka ia meletakkannya di mulutnya, melihat ke arasy, menantikan bila perintah suruh Allah Ta'ala. Tunggu arahan saja. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah sur sangkakala itu? Jawabnya, bagaikan tanduk daripada cahaya. Saya bertanya lagi, bagaimana besarnya? Jawabnya, sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutuskan aku sebagai Nabi, besar bulatan itu seluas langit dengan bumi. Itu dah kita tak boleh nak bayang lah. Luas langit besar mana, bumi maknanya itulah muncung, kita kata hak ujung surunai tu, nak tiup tu. Dan akan ditiup sebanyak 3 kali. Ada riwayat kata 2, ada kata 3. Tak apa, kita tengok. Nak tengok hak mana. Jadi tak berbalah lah. Yang pertama, nafkhatul faza', iaitulah menakutkan. Dan yang kita kata yang kedua, nafkhatul sa', iaitu yang mematikan. Yang ketiga, nafkhatul ba'ts, maknanya menghidup dan mengembalikan semula. Hak pertama tu gempak dulu, menakutkan. Yang kedua, barulah kita kata tiup mati terus. Tak ada satu pun yang hidup. Dan yang ketiganya kita kata ditiup, tugas dia tu saja. Dia pun mati juga. Dia pun mati juga yang tiup ni. Iaitu mematikan dan membangkitkannya. Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan pada hari ditiupkan serunai sangkakala, maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya orang mukmin yang beriman dijaga pelihara oleh Allah. Hak takut ni yang tak beriman. Dan pada saat itu tergoncanglah bumi, dan manusia bagaikan orang yang mabuk, sehingga ibu yang mengandung anak gugur kandungannya. Nak menggambarkan betapa dahsyat. Yang sesungguhnya yang menyusui lupa terhadap bayinya. Dahsyat. Dan anak-anak segera beruban. Dan syaitan-syaitan berlari sana, takut. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil meniup yang kedua. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ketika mana ditiupkan sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi,
kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat. Surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Balik tengok sini lagi. Mereka yang dikatakan kecuali itu siapa? Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid. Roh orang-orang yang mati syahid dikecualikan. Termasuk malaikat Jibril, termasuk malaikat Mikail, termasuk malaikat Israfil, dan malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala, dan malakul maut, sehingga ketika ditanya oleh Allah, siapa yang masih tinggal dari makhlukku, padahal Allah telah lebih mengetahui, jawab malakul maut, ya Tuhan, engkau yang hidup yang tidak mati. Maka tinggal malaikat Jibril, maka tinggal malaikat Mikail, maka tinggal malaikat Israfil, serta malaikat yang menanggung arasy Allah, dan aku itulah malaikat maut. Maka Allah menyuruh malaikat maut mencabut roh mereka. Ini golongan yang akhir lah. Akhirnya tinggal dia. Tengok lagi. Diriwayatkan Muhammad bin Ka'ab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Allah berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Hamalatul Arsy. Kemudian Allah bertanya, wahai malakul maut, siapakah yang masih tinggal daripada makhlukku? Jawabnya, engkau zat yang hidup yang tidak mati, yang tinggal hamba-Mu yang lemah, itulah malakul maut yang terakhir. Allah berfirman, wahai malakul maut, tidaklah engkau telah mendengar firman-Ku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, tiap-tiap yang menyawa pasti merasai kematian. Sedangkan engkau salah satu daripada makhlukku. Aku jadikan engkau untuk tugas itu. Tugas apa? Tarik nyawa orang. Dan kini matilah engkau. Maka matilah malakul maut. Cuma kita nak tengok cerita macam mana dia mati itu. Keadaan macam mana. Dicerita sini. Tengok lagi. Dalam lain riwayat, ketika malakul maut diperintah mencabut rohnya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara syurga dan neraka, lalu mencabut rohnya sendiri. Tiba-tiba ia menjerit, yang andai kata waktu itu makhluk lain yang masih hidup, nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan malakul maut itu. Nak betapa dahsyatnya. Sebab Allah musnahkan umat-umat sebelum itu dengan suara yang kuat, dengan angin, musnah Bani Israel dan sebagainya. Ini nak menggambar betapa dahsyatnya. Lalu ia berkata, andaikan saya mengetahui bahawa mencabut roh itu seberat ini, nescaya saya akan lebih lunak ketika mana mencabut roh orang-orang yang beriman. Kemudian matilah malakul maut, dan tiada tinggal satu pun di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini. Allah tanya perli, di manakah raja-raja? Hak raja dunia mana? Hak mana menteri-menteri? Hak mana presiden? Hak mana-mana hak dulu ni? Dia kata lagi, mana putera-putera raja? Di mana raksasa dan putera raksasa yang makan rezekiku tetapi menyembah selain daripada aku? Allah tanya. Jadi dihabaq pada kita hari ni, nak beritahu kita jadi pemerintah, jadi raja, jangan sombong, jangan takabur, jangan belagak. Hampa tu hamba aku saja, ikutlah apa suruh perintah aku, pandulah apa yang aku hantar dengan melalui kitab-kitab, termasuk Nabi dan Rasul. Begitu diperingat ni. Sebab apa? Allah saja sebut perli. Supaya raja-raja hak duduk di dunia hidup ni peringat, termasuk orang-orang yang kenamaan, majlis menteri dan sebagainya. Tengok lagi, Allah berfirman, limanil mulkul yawm. Allahu akbar.
Raja tanya. Dah semua dah tak ada. Siapa jadi raja hari ini? Siapa jadi raja? Pertanyaan itu tidak ada yang menjawab. Mati habis dah. Maka Allah sendiri menjawab, Lillahil wahidul qahhar. Ni. Tak ada siapa dah. Ini hakikat. Tengok gambaran pada hari kiamat, tuan-tuan. Lepas tu Allah tanya lagi, Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhan apa? Qalu bala syahidina. Tapi nak buat apa dah di padang mahsyar? Duduk tengah padang mahsyar, himpun semua tu. Satu persoalan Allah tanya, Alastu bi rabbikum? Hari ni apa percaya dia aku Tuhan apa? Semua tak ada satu pun tak terjawab. Bala syahidina. Tapi nak buat apa dah? Hak beriman telahlah jawab. Hak tak beriman pun jawab juga. Ni, limanil mulkul yawm. Tanya, siapa jadi raja, siapa jadi Tuhan pada ni? Allah jawab, Lillahil wahidul qahhar. Allah lah yang tunggal dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Peringat pada kita. Ni kita sebut ni nak peringat pada kita, jangan sombong, jangan bongkak, balik pada landasan, balik kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam Covid ni. Kita nak gantung pada apa kita tuan? Balik pada Allah. Yalah, hak doktor tu usaha ikhtiar lah, cari penawar, cari ubat. Kita berbalik pada agama Allah. Balik pada agama Allah. Minta tolong pada Allah. Jangan putus asa lah minta. Cuma kita pun beringatlah bahawa punca penyakit-penyakit ni kalau kita baca hadis Nabi adalah maksiat. Maksiat. Dan Allah pun sebut berlakunya kerosakan di daratan dan di lautan adalah tangan-tangan manusia. Punca manusia. Covid ni pun punca manusia. Jangan kita anggap lepas kita dapat penawar Covid ni kita akan selesai. Dia main lagi hak baru pula. Dia tak akan habis. Tak akan habis. Allah akan uji cuba kepada makhluk-makhluk ni. Cuma patut kita ingat pada Allah. Satu ketika dulu ingat tak tuan-tuan? Niat pakai penutup muka ni, apa orang tak kata? Kata macam-macam, kata hantu, kom-kom dan sebagainya. Apabila tengok jemaah Al-Arqam dulu pakai, jemaah Abim yang pakai tutup muka, wanita-wanita pakai kata macam-macam. Hari ni orang lelaki pun pakai. Hak tak beriman pun pakai. Pasal apa tak kata apa? Bahkan kita tengok dalam doktor-doktor pun suruh basuh muka, basuh tangan, kerat basuh muka. Allah suruh lama dah. Sembahyang 5 waktu tu. Kalau orang Islam sembahyang 5 waktu, basuh muka, basuh tangan, bersih dah. Tak boleh lawan dah. Jadi Allah dah nampak dah. Jadi nak menggambarkan balik pada agama. Allah abang lama dah. Allah cerita lama dah. Tengok di sudut Covid, tengok balik hak silap-silap dulu. Kalau kita baca tafsir Ibn Katsir dalam tutup muka ni untuk orang perempuan lah, dibahas secara ulama. Tapi kita janganlah kita kata kalau kita tak setuju, kita sampai sebut hantu kom-kom dan sebagainya. Allah ni awak tak kata kom-kom, bahkan kena denda 1000 pula. Hak denda Allah tak takut apa? Ni kita takut bimbang. Hak manusia 1000 kena. Denda Allah. Azab neraka lagi teruk. Dalam kita tidak menutup aurat dan sebagainya. Ada hikmah. Balik sini. Kemudian Allah menyuruh langit, maka menurunkan hujan bagaikan mani lelaki selama 40 hari. Kalau kita tengok kejadian kita ni pun 40 hari. Di sana pun 40 hari. Sehingga air telah mengenang di atas segala sesuatu yang setinggi 12 hasta. Itu dia. Maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur mayur, sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. Macam tubuh badan balik. Kemudian Allah menyeru, hiduplah hai Israfil dan hamalatul arsh. Maka hiduplah mereka. Lalu Allah menyuruh Israfil melentakkan sangkakala di mulutnya. Lalu Allah menyuruh hiduplah Jibril dan Mikail, maka hiduplah kedua-duanya. Mereka lah yang kita kata yang mati paling akhir, dan mereka pun hidup yang terawal.
Kemudian Allah memanggil roh-roh dan diletakkan dalam sangkakala dalam serunai tadi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan. Maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah yang memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Lalu masuklah roh itu ke dalam jasad di dalam hidung. Maka bumi mengeluarkan mereka. Roh akan berlaku macam tu. Tengok lagi. Jadi hak cerita bab akhirat ni tak boleh nak ulas sangat tuan-tuan. Benar kita tak nampak. Benar kita tengok. Kita baca mengikut hadis-hadis Nabi sahaja. Nabi SAW bersabda lagi, saya adalah orang yang pertama keluar daripada bumi. Walaupun Nabi Adam Allah jadikan di kalangan manusia yang pertama, tapi ketika bangun daripada kubur, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia ada baik buruk dia. Sebab apa? Hak baik itu ahli syurga baguslah bangkit, tapi hak ahli neraka teruk akan menerima akibat. Tengok lagi. Dalam hadis yang sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, maka mereka pergi ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa borak dan perhiasan-perhiasan surga. Maka terbukalah bumi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika melihat Jibril, segera bertanya, "Ya Jibril, hari apakah ini?" Jawabnya, "Inilah hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggentarkan, menakutkan." Lalu bertanya, "Ya Jibril, bagaimanakah umatku?" Allahu akbar. Tanya umat tu weh. Yang kita lah ni, mana cinta kasih kita kat Nabi. Nabi bangkit-bangkit tanya umat dia dulu. Kita ni patut rasa bangga umat Nabi Muhammad. Kalau cinta kasih macam mana? Kena sebut selalu lah nama tu, baru kita kasih pada dia. Masuk bahasa muda, banyakkan berselawat sebanyak-banyak ni. Ni kasih mana? Nama pun tak sebut, nama pun tak ingat. Nabi tanya umat dulu tuan-tuan, apakah yang diperbuatkan oleh Allah terhadap umatku? Jawab Jibril, terimalah khabar gembira, kerana engkau yang keluar dari bumi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniupkan sangkakala, tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan. Dalam kitab yang lain tuan-tuan diriwayatkan bahawa selepas Rasulullah bangkit, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan mereka mereka ni dipakaikan pakaian syurga tu. Bangkit tu dah dipakai pakaian syurga. Macam mana indahnya, tak boleh nak gambar macam mana. Selepas kita Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bangkit, mulalah bangkit penduduk-penduduk Baqi'. Sebab tu dia di Baqi' ni sebut taman syurga. Lepas Baqi' semua duduk dalam Baqi' tu, bangkitlah perkuburan Maklah di Mekah sana. Lepas tu barulah makhluk dunia lain akan bangkit tuan-tuan. Cuma macam mana Allah alam tuan-tuan. Dunia hari tu pun wallah alam macam mana kita pun tak tahu tuan-tuan. Bukan dunia lah, akhirat dah lah. Bentuk macam mana Allah kita tak tahu. Tengok lagi. Kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala, tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan. Kami kembali kepada hadis Abu Hurairah. Abu Lais nak cerita balik. Maka keluar manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat menuju kepada Tuhan mereka. Hak telanjang bulat ni hak biasalah, tapi Nabi dah dipakaikan terus. Kemudian berhenti di sana selama 70 tahun. 70 tahun dulu. Allah membiarkan mereka, tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Duduk dalam kelekusan. Bila ni. Tekanan. Mereka menangis sehingga habis air mata. Wal'iyadzubillah. Kalau di sana teriak tak baiklah tuan-tuan. Tak baik. Ayat mata, biar yang kita ayat mata di dunia.
Siapa yang mata mengalir dunia, teriak kerana takut pada Allah, insya-Allah di padang mahsyar dia tak teriak dah. Tapi kalau teriak di padang mahsyar, bangkit-bangkit teriak, itu petanda tak baik. Petanda tak baik. Sebab ayat mata di dunia ni boleh padam api neraka. Lepas tu Pak Sumit kata, sebut dia panggillah bomba 10 biji bomba pun nak padam api neraka Allah tak boleh. Tapi dengan setitik ayat mata keluar ni boleh padam api neraka Allah Ta'ala. Jadi usaha buat bagi keluar ayat mata dalam keadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malang kalau kita ayat mata kita keluar di padang mahsyar, sangat malang. Tengok sini 70 tahun. Lalu Allah membiarkan mereka, tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. Mereka menangis sehingga habisnya air mata dan mengeluarkan, dah ayat habis keluar darah pula tuan-tuan, dan berpeluh sehingga banjir sampai ke mulut juga. Ini pun tak baik. Biar kita berpeluh melakukan taat di dunia, taat dalam melakukan peluh dunia tak apa, tapi peluh di akhirat tak baik tuan-tuan. Kemudian mereka dipanggil ke satu padang, itulah padang mahsyar. Lalu mereka berpusu-pusu buru menuju panggilan itu. Tak sabar dah, lama duk tunggu. Maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia dan lain-lainnya, tiba-tiba mendengar suara yang keras daripada langit. Maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi daripada malaikat turun habis. Ni malaikat banyak, kita pun tak tahu berapa bilangan, tak terbilang. Cuma kita tahu beriman, hak kita tahu, hak Nabi sebut 10 saja. Hal lain tu serah pada Allah. Cuma kita kata beriman, malaikat tu banyak. Dan mereka langsung berbaris buat saf. Lalu bertanya, apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk dihisap? Dijawabnya, tidak. Tidak ada. Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. Kemudian turun penduduk langit yang ketiga, dan seterusnya sampailah langit yang ketujuh, masing-masing berlipat dari yang sebelumnya, dan semua malaikat itu melindungi penduduk bumi. Nak lari tak mana, dia kepung 7 lapis. 7 lapis nak lari tak mana, kita duduk tengah, dia buat duduk tengah 7 tembok dibentingkan oleh para malaikat. Nak kepung, pagang, nak pergi tak mana ni. Dahsyat tuan-tuan. Tengok lagi. Abu Lais meriwayatkan sanadnya daripada Ad-Dahaq, berkata sesungguhnya Allah akan menyuruh langit dunia, maka terbelah dan mengeluarkan semua malaikat yang ada di dalamnya. Maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada di bumi. Kemudian langit yang kedua dan isinya. Kemudian yang ketiga dengan isinya. Kemudian yang keempat seluruh masuk isinya, malaikat lah. Kemudian yang kelima dengan isinya. Kemudian yang keenam dengan isinya. Kemudian yang ketujuh dengan isinya. Sehinggalah merupakan 7 barisan kumpulan malaikat, setengahnya dikepung oleh setengahnya, sehingga penduduk jika pergi ke mana saja mereka mendapati 7 halangan daripada malaikat itu semua. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allahu akbar. Allah cabar. Dia kata, wahai di kalangan para jin dan manusia, jika kamu dapat menembuskan langit dan bumi, maka silalah. Turun ke bawah, naik ke atas, sila. Dan aku tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Tak ada siapa tak boleh. Allah saja sebut saja, siapa boleh buat? Tak boleh. Tak boleh. Ini nak menunjukkan Allah cabarlah. La ni Allah surah ni kita kata ayat sebut ini nak seru, Allah seru. Hampa kata hampa hebat dengan jin, hebat dengan manusia. Buat. Boleh tak? Hampa tembus 7 petala langit, 7 petala bumi ni, turun dalam bumi. Boleh tak? Tak boleh.
Dah tak boleh ikutlah aku. Itu sebenarnya. Tak boleh patuhlah pada arahan aku. Dah tak boleh. Ikut, patuh, rokok, sujud. Itu hakikat dia begitu. Tak sah nak belagak sombong lagi. Ini dia kira sombong macam mana? Nak ikut nafsu kita. Nak tinggal hak Allah, nak tinggal hak Nabi, ikut hak kita juga. Sombonglah tu, tak payahlah ikut. Itu sebenarnya. Allah berfirman lagi, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan dan diturunnya para malaikat yang seketika. Nak menggambarkan itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dunia ni akan hancur, dunia akan musnah, tuan-tuan. Tengok lagi bab cerita kengerian hari kiamat ini. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah telah berfirman. Ini hadis kursi. Ya ma'syaral jinni wal ins, inni nasahtu lakum fa innama hiya a'malukum fi suhufikum faman wajada khaira falyahmadillahi ta'ala wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsuh wal ayana. Summa ya'muru Allah ta'ala jahannam fayakhruju minha 'unuqun tawilun sati'un muzlimun mutakalliman fayaqulu Allah alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum takfurun. Surah Yasin. Fatajisul umam wa dhalika qawluhu ta'ala wa tara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha fayaqdi Allah ta'ala baina khalqihi yaqdi bainal wuhush wal bahaim hatta innahu la yantaqimu lisyah jamma' min dhatil qarni summa yaqul kuni turaban fa 'inda dhalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba summa yaqdi bainal ibad. Dia kata al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini berat. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Tengok. Apa maksudnya? Allah seru wahai jin dan wahai seluruh manusia, saya nasihatkan kepada kamu sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran hanyalah amalanmu sendiri. Hak malaikat kiraman katibin dia tak tulis hak awalin, hak kita saja. Kerana itu siapa yang mendapatkannya di dalam kebaikan hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Adapun sebaliknya siapa yang mendapat lain daripada itu, maka janganlah menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Tengok lagi. Kemudian Allah menyuruh jahannam, maka keluar daripadanya binatang yang panjang yang mengkilat gelap lalu berkata-kata. Maka Allah berfirman kepada mereka, tidaklah aku telah berpesan kepada kamu jangan menyembah syaitan. Jangan menyembah syaitan, jangan sembah nafsu. Sesungguhnya ia musuhmu yang nyata-nyata. Yang musuhmu yang nyata-nyata, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Cuma di sana tuan-tuan kita tahu satu kisah. Abu Darda menceritakan bagaimana seorang yang diberi keimanan oleh Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, satu hari dia tengok kaum dia duk sembah pokok kayu. Duk sembah pokok kayu. Dia kata kita orang Islam ni sembah Allah, asal apa sembah pokok kayu. Dia pun balik rumah, ambil kapak, naik kaldai pergi setengah jalan, dihalangi oleh seorang lawan gomoy, lawan gusti, lawan dia menang. Seorang tu bangkit lawan lagi, pusingan kedua kalah lagi, sampai ketiga. Masuk ke ketiga, dia nak pergi, dia kata tunggu sat.
Boleh tak? Hang tangguh sat. Hang nak tebang pokok, hang tangguh sat. Aku janji kepada hang balik rumah. Balik rumah. Pagi esok hang angkat bantai hang ada 4 dirham. Lepas tu dia kata, betul ke? Dah, balik tengok dulu. Kawan pun dah letih bergomoi tadi. Balik. Hari pertama angkat bantai tengok ada duit. Hari kedua angkat bantai tengok ada duit 4 dirham. Hari ketiga angkat ada lagi. Hari keempat tak ada. Oh, marah. Ambil kapak balik. Nik kadai dia kata, oh, hang bohong aku dah nah. Hang kencing aku dah, hang kena aku dah. Naik pi lawan gomoi pula dah tengah jalan. Lawan-lawan kalah. Awak kapak kalah. Tak puas hati, lawan lagi kalah. Masuk ketiga kalah. Oh, dia heran. Nak marah tadi pasal tak dapat duit. Heran. Lepas tu dia pun tanya, hang ni siapa? Baru dia abang, aku ni Iblis. Hang tu lah abang aku sah. Pak sepa hak pertama tu, Iblis ni bagus juga. Hak pertama dulu aku lawan menang. Hak ni mai ni aku kalah tak apa. Iblis kata, hak pertama tu hang ikhlas betul-betul. Hampir tu sebab nak selamatkan orang, sebab duk sembah pokok syirik dengan Allah Ta'ala. Waktu tu bukan aku saja kalah, tak ada siapa boleh halang hang. Hampir tu intansurullaha yansurkum. Ini kita kenal itu. Kalau kita buat agama Allah ikhlas, Allah akan tolong. Dia kata waktu tu aku tak boleh buat apa. Bukan sekat aku, mai 10 orang pun hang akan menang. Tapi hak ni hang kalah pasal apa? Hang mai ni, hang mai bukan nak tebang pokok sebab depa sembah pokok, tapi hang mai ni pasal hang marah pasal angkat bantai tak ada duit. Ni tengok tuan-tuan. Hak 2-3 hari ni duk marah-marah tu pasal apa? Pasal tak ada duit tuan-tuan. Tak apa nak boleh makan ni marah. Sebutlah sikit macam boleh makan elok tak marah Jadi hak tukang beri makan tu faraid samalah, jangan duk makan seorang. Bagi dia marah. Dia marah payah. Tapi nak cerita keikhlasan. Lillahi ta'ala ataupun tak lillahi ta'ala. Hak lillahi ta'ala tadi dia kuat. Tapi hak tak lillahi ta'ala kerana kebendaan, kerana keduniaan, pergi. Jadi agama Allah Ta'ala ni perlu kepada keikhlasan. Tak ikhlas tak boleh pergi. Dia tak boleh duduk lama. Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ini proses. Balik sini tuan-tuan. Jadi tidakkah aku telah berpesan kepadamu jangan menyembah syaitan? Tadi contoh syaitan tadi ni. Tipu daya syaitan terlalu banyak. Sesungguhnya ia musuhmu yang nyata-nyata. Dan sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus, Allah kata. Dan ia telah menyesatkan umat. Dan maknanya ia syaitan telah menyesatkan umat-umat yang banyak daripada kamu. Syaitan dapat permit besar untuk nak menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Buat kerja tak dapat upah. Buat kerja, Allah ampun, buat lagi. Allah ampun, tak putus-putus asa. Ni kerja syaitan. Hak sesat tak putus asa. Hak baik putus asa ni apa hal? Syaitan sendiri nak menyesat, dia tak putus asa. Tapi kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, kenapa kita putus asa? Kita nak ikut cara Nabi, jangan putus asa. Sebab tu di sana juga kita kata dalam ulama-ulama ni diperingatkan kepada kita. Nak kenal ulama ni, dia peringatan. Ulama ni betul bagus lagu mana tuan-tuan? Kalau ulama tu dah dunia terlampau banyak sangat dengan dia, hati-hatilah ulama itu. Sebab apa tuan-tuan? Kalau dikata ikut Nabi, Nabi mana dia ikut? Rasul mana dia ikut? Kalau ulama dah terlampau senang, kaya, bermewah-mewah, hati-hatilah dengan mereka itu. Sayyidina Abu Bakar nak mati tuan-tuan. Cerita masyhur dia kata pergi tengok, suruh Sayyidina Aisyah pergi buka
satu tempat, buka tengok kain yang warna merah dah. Dia suruh basuh. Dah suruh basuh, dia tanya, "Pak, apa nak buat apa?" Dia kata, "Pak mati ni, ambil kain ni, kafan." Sayyidina Aisyah kata apa? Pak, kain ni buruk apa? Kain ni buruk dah. Kita beli kain baru. Sayyidina Abu Bakar kata apa? "Wahai Aisyah, aku ni nak mati dah. Hak kain baru tu bagi hak hidup pakailah. Kain ni bagi ke orang tak mau. Pakai kat aku." Tu dia. Kafankan aku dengan dia. Sedangkan kalau kita segi jawatan khalifah, apa nak? Dia fikir sampai begitu kepentingan rakyat, kebajikan kepada rakyat. Hak putih elok bagi rakyat pakai hak hidup. Aku ni hak tak boleh pakai bagi kat aku. Ni dia. Sebegitu. Sayyidina Ali pun tuan-tuan makan sehari sekali. Makan sehari sekali. Ketika mana menjawab jawatan khalifah. Lepas tu kita kena baca hayatus sahabah, kehidupan para sahabat ni. Makan sehari sekali. Ni kami ustaz-ustaz ni sampai bunuh diri. Dalam. Sungguh tuan-tuan, makan sana makan sini. Sampai tak termakan. Jadi kita benda seriau juga. Duk baca, duk teringat Sayyidina Ali makan sehari sekali ni. Sayyidina Ali makan sehari sekali. Jadi kalau Sayyidina Ali makan sehari sekali, tentu rakyat senang lenang. Ni hari ni pasal pemimpin makan banyak sangat, tu rakyat susah. Rakyat tak cukup makan masa tu. Jadi terbalik. Jadi dunia hari ni jadi pemimpin nak himpun kekayaan. Sahabat-sahabat Nabi jadi pemimpin nak khadam kepada rakyat, nak bantu kepada rakyat. Sebab apa? Mereka kata kami nak akhirat. Jadi sebab tu disebut dalam sana, hati-hatilah ulama-ulama yang telah dilengkungi oleh dunia. Satu lagi, apabila ulama-ulama ni yang sampai bodyguard kiri kanan ni, bahaya tuan-tuan. Bahaya ke mana? Nanti dia nak cakap tuan-tuan, dia tak boleh cakap, dia terpaksa filter banyak. Hak duduk kiri kanan, duduk sponsor hotel, semua duduk depan macam Pak Cak duduk ni. Benda tu Pak Cak buat tak betul, agak-agak dia pun disebut tak? Tak sebut tuan-tuan. Sedanglah hak tu apa? Duduk sponsor hotel 5 bintang kat dia. Jadi sebab tu ulama ni kalau boleh elok-elok tuan-tuan. Hak jenis tu elok. Ialah kita kata orang nak tolong kita, nak bagi kita, tu perangkat samar banyak di situ. Hak dia bagi tiket kapal terbang tu perangkat samar. Anak kena dah tuan-tuan. Tapi Allah selamatkan anak. Selamat anak hirap pasal apa dia sponsor baik pun lah kali dia minta kat anak. Anak sembahyang hajat minta tolong pada Allah, tolong pelepas anak ni. Tu dia kita duk seronoklah orang bagi duduk hotel 5 bintang. Orang bagi tiket kapal terbang. Rupanya di hujung tuan-tuan. Melelong saya. Dah lalui. Jadi beringatlah Allah bagi tu peringat. Mungkin orang nak buat baik tapi bahaya. Bahaya macam mana? Kita terpaksa nak cakap. Kalau dia duduk depan, tak terkeluar tuan-tuan. Tak terkeluar. Jadi ilmu kita dari mana waktu tu? Kita telah dibeli. Sebab tu ulama-ulama yang as-salihin, yang betul-betul dia tak mau benda-benda tu. Sebab dia tak mau benda tu yang akan memerangkapkan diri dia. Dia ikhlas. Boleh tapi perangkat samar terlalu banyak. Di mana? Hak syaitan tadi. Ni, contoh syaitan tuan-tuan. Apakah kamu tidak berakal berfikir menyedarinya? Inilah neraka jahanam yang telah diancamkan. Peringatkan kepadamu. Masuklah kamu kini bersama dengan kekufuranmu. Wal'iyadzubillah. Pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap umat sebagaimana firman Allah Ta'ala tadi. Di sini kamu akan kita kata duduk dalam keadaan bertekuk lutut dan tiap umat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. Lalu Allah memutuskan kepada semua makhluknya di antara binatang buas ataupun ternak sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk. Itu dia. Hak tu kambing sama kambing sama manusia sudah pastilah. Hak duk di dunia tu kawan ni dah tanduk.
Belaga kawan tu tak ada tanduk. Dia tumbuh tanduk, dia balun balik kawan tu. Tu binatang sama binatang pun zalim. Cuba bayangkan kita sesama manusia, kemudian diperintah menjadi tanah semula binatang-binatang itu apabila mereka dah selesai sama-sama mereka. Dan di saat itulah orang kafir berkata, aduh sekiranya aku menjadi tanah. Kemudian Allah memutuskan di antara semua hamba-hamba. Dia dah harap macam kambing lembu tu jadi tanah, dia pun nak jadi tanah. Rupanya tak ada dah. Tak ada nun. Sebab dia tengok takut apa yang dalam kita buat salah, tuan-tuan. Kita salah kita dengan diri kita, salah kita dengan Allah, salah kita dengan mak ayah kita, salah banyak kita salah. Kita waktu ni Allah bagi ruang peluang masa di dunia, banyaklah bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Banyak bertaubat. Kerana taubat itulah yang kita kata Allah akan bagi ruang peluang ampun kepada kita. Banyak. Kita pun tak tahu dosa kita banyak. Sebab Nabi sendiri pun baca Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu. Nabi sendiri baca, dia tu dah maksum, tapi ajak kepada kita, ya Allah, ampunlah dosaku yang telah lalu. Yang sedang aku nak buat, akan nak buat ni. Aku sedang, aku nampak, tak nampak. Nabi ajak. Suruh baca dalam sembahyang pula tu. Baca dalam tahiyat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni banyak sangat. Termasuk di dekat ni, tuan-tuan. Apa berhadapan kami? Allah kata, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hang nak cerita habaq kat orang, hang sendiri tak menghayati. Siap mau berdoa pada Allah Taala. Sebab tu selalu doa yang saya baca tu, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi tu. Ya Allah, tetaplah hatiku, wa aqwali, segala perkataanku, wa af'ali, termasuk perbuatanku, perbuatan atas apa? Atas millati nabiyika, apa yang Nabi ajar. Takut, tuan-tuan? Takut. Mungkin kita kata kita doa, hati ya. Perbuatan. Mungkin depan tuan-tuan nampak Ustaz Radhi bagus, belakang cakap depan tuan dapat baik, belakang. Jadi kita minta bukan setakat Allah tetapkan hati, segala perkataan, segala perbuatan. Ini penting, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita tengok maaf cakap depan orang lain, di belakang orang lain. Kita tak mau. Doa pada Allah, tetapkan hati kita, segala perkataan, segala perbuatan kita. Dengan apa? Dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi SAW. Yang betul, ikut Nabi. Itu saja. Kita tak boleh habaq nak tuduh kawan tak betul, kedua tak betul. Sebab tu apa? Tertarik juga yang kena sebut, tuan-tuan, tentang 73 umat akhir zaman. Lah ni duk nampak banyak akal 73, tuan-tuan. 73 akhir zaman, 3 yang tersohor, 1 yang diterima. Anda dapat jawapan yang lama juga. 73 seorang ulama dalam Masjidil Haram. Ana tertarik apabila dia sebut tu, boleh anda kongsi, tuan-tuan. Apabila anda tengok orang Syiah sembahyang dalam masjid, kita duk kata setengah orang kata Syiah ni kepiang. Ni dalam Masjidil Haram. Duk tengoklah pada sembahyang tak macam ni kita. Atau dia baca hadis tadi ni. Hadis akhir zaman, dia kata di akhir zaman ada 73 umat ni akan berpecah. 3 yang tersohor. 3 tersohor dia terjemah macam mana? Dia kata ahli mazahib, Hanafi, Hambali, Maliki, dia kata tu. Yang kedua, dia kata tasawuf dan tarikat. 2. Dia terjemah. Hak 3 tu besar ni. Yang ketiga dia kata Syiah. Kalau kita tengok dalam dunia hari ni, kita buat scan tengok hak 4 mazhab ni, dia satu. Tasawuf tarikat dia ada cara lain. Sebab tu hak tak mengaji tasawuf tarikat macam kata apa, Ibnu Arabi, geng Saudi kata kepiak tu Ibnu Arabi tu. Tapi orang yang mengaji tasawuf tarikat, dia adalah lautan ilmu. Ibnu Arabi ni dia jalan lain. Kita tak macam kawan-kawan kita ada baca kitab hikam, tak mengaji betul-betul, tak berguru betul-betul, pergi pakai nak baca kitab hikam saja. Tak berguru, tak boleh. Kalau hak calang-calang biasa mengaji, pergi kata tak betul itu kitab hikam tu. Bagi orang yang berada di tasawuf tarikat, baca kitab hikam,
lautan ilmu. Jadi dua tu dia terima. Yang ketiga dia kata Syiah. Lah Syiah ni sampai 10 mazhab. Sekarang kata 12 mazhab. Satu yang diterima. Ahli mazhab tak boleh dakwa kata dia betul. Tasawuf tarikat tak boleh dakwa dia betul. Syiah tak boleh dakwa kita betul. Yang betul mana? Siapa tiga-tiga ni buat amal ikut Quran, ikut hadis Nabi, dia betul. Nampak kita tuan? Siapa yang dalam kita hari ni kita kata kita mazhab Syafi'i contohnya. Kita kata kita betul tak mana? Undang-undang negara nombor 1 ke? Itu ikut Quran ke? Ikut hadis ke? Kita ikut masalah orang putih. Lepas tu nak kata kita betul. Tak, hak betul. Siapa ikut Quran, siapa ikut Nabi, dia betul. Itu betul. Maknanya balik. Kalau kita ahli sunnah jemaah nak betul, ikut Quran, ikut hadis betul. Tasawuf tarikat mesti ikut Quran hadis. Keluar pada tu tak betul. Syiah keluar pada tu tak betul. Itu kaedah dia. Anda pun dengar, jawapan yang sebenarnya sebab orang kata Syiah ni tak betul. Dan dia kata hak tak betul jadi mana? Dia jadi ahlil ma'asi. Yang bersyahadah itu dia kira ahli maksiat. Maksiat ni ada juga ruang masuk surga, tapi kena rebuih, kena ganyah dulu tuan-tuan. Jadi sebab tu kita nak hukum Syiah ni pun semua tak betul, tak boleh juga. Dia balik kita tadi lah. Kita pun kita nak dabik kita ni mazhab ni betul pun, apa yang kita buat betulnya? Hak betul mesti ikut Quran hadis. Kok kita kata ni kita di negara kita lah mazhab rasmi Asy-Syafi'i. Betulkah kita menjadikan ikut Imam Syafi'i itu betul-betul? Kita ikut sembahyang puasa aja. Bab lain tak ikut. Bab perintah negara tak ikut. Lepas tu nak kata betul. Betul tak mana? Kalau betul, betul semua sekali lah, ikut semua. Ikut Quran semua, ikut hadis semua. Betul. Ini bukan nak ajak ajaran sesat tuan-tuan. Jadi kita kata benda ni kita kata anda pun nampak satu gambaran. Gambaran. Hari ni pun kita jangan cepat tuduh orang tak betul jangan. Tambah-tambah kita 4 mazhab pun hak kita pun mengaji tak habis. Kita mengaji Syafi'i saja, pergi ke Mekah tengok macam-macam. Hak baca Quran pun macam-macam. Kalau tuan-tuan pergi Maghribi, dia bukan baca macam kita. Dia baca Imam Warsh. Besok pergi di Libya, dia baca Imam Qalun. Pergi duduk baca macam kita ni, tapi bacaan yang masyhur, bacaan Hafs dan Asim, masyhur dunia, tapi bacaan lain banyak. Tu pun tak habis lagi. Jadi balik tadilah. Apapun balik kepada Quran. Balik. Nabi pun sebutnya tu. Tidak aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Selagi mana kamu berpegang pandu kepada jua, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Balik pada Quran, balik pada hadis Nabi, balik kepada suruh perintah Allah. Inilah akan selamat kita. Jadi wallahualam, pada kita tengok Bafiat daripada Ibnu Umar perkataan Nabi bersabda, hadis yang agak panjang tuan-tuan. Kok dah nak tanya apa? Bagi ruang. Nak jumpa pelan depan pula tuan-tuan? Tak ada kan? Itu pun kalau Allah panjang umur. Tak panjang umur, Jadi cerita bab syurga neraka ni tuan-tuan, kengerian ni kita hanya baca hadis-hadis Nabi. Tak boleh nak syarah sangat-sangat, tak boleh tuan-tuan. Benda ni benda yang hak benda yang as-sam'iyah. Benda yang kita tak boleh nampak, cuma kita dengar daripada hadis-hadis Nabi. Itu saja tuan-tuan. Kalau duk cerita ni hadis ni duk cerita saya dapat semalam dapat wahyu apa semua, bahaya tuan-tuan. Ni ada kawan-kawan kita duk jadi apa? Saya ada bisikan telinga. Bisik tu syaitan tuan-tuan. Jin main duk bisik telinga. Bahaya tuan-tuan. Ni amalan-amalan pun satu juga.
Ana biasa tuan-tuan cerita pengalaman sikitlah. Ada kitab-kitab kita baca ni. Dia mai tuan-tuan. Mai jubah putih, mai jubah hijau, mai jubah berbagai-bagai tengah tidur tuan-tuan. Mai. Jin. Dia amalan-amalan tak ada berguru ni, boleh kat jin tu berjenuh. Diusung kita sini, kita dok kira aku ni jumpa Tok Wali kamat mana dah. Jin. Kalau kena hak tu jenis hembus kepala tuan-tuan. Jadi sebab tu kita amalan-amalan ni biar kita berguru. Amalan-amalan ni biar kita kata adalah nak jumpa tok guru tu, hak tok guru bagi kita tu amal tu. Jangan duk baca lagi kitab pakai nak peramal, jangan. Takut enjin kita tak sama. Kemampuan kita nak bawa tak boleh. Ambil kita kata hak tok guru ni pergi jumpa seorang tok guru, dia boleh. Dahlah macam jumpa doktor lah, dia bagi, dia tahu nak bagi kita banyak mana. Bukan nak suruh telan satu paket tu, dia kata balik sebiji belah 2. Makan pagi sekali petang ni. Itu doktor sakit ni, hak doktor masyarakat sakit hati pun ulama lah. Ulama pergi jumpa rojok kat dia. Dia kata baca ni, baca tu sudah. Oh sikit. Buat tu dulu. Masya-Allah. Lepas tu Allah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Hang buat tu dulu, Allah akan tambahlah ilmu kamu. Ni tamak nak ni lah kali tak buat apa. Ni cerita anak kena jekah ni Syekh apa? Syekh Omar dalam Masjidil Haram. Okey, cerita Hizib Imam Nawawi. Anak minta kat dia, Syekh mintalah satu amalan apa semua ni. Dia kata Hizib Imam Nawawi. Lepas tu duduk dengan dia tapi taklah duduk dekat. Ni cerita pengalaman. 5 tahun lepas tu, pergi rapat dengan dia, minta Syekh, minta amalan. Hak ni dia sebut Hizib Imam Nawawi. Untuk dia seolah ni aku dah habaq dah 5 tahun dulu ni. Kita duduk kat jauh tepi lagi 5 tahun lepas tu dia kata dengan suara yang kuat, Hizib Imam Nawawi. Bukan aku dah habaq dekat hang hamai minta tanya apa lagi. Bahasa kita tu tengok ulama, firasatul ulama macam mana. Hana pun terkejut tuan-tuan, kena macam tu. Hak ulama bagi kita tu amalah tu. Elok kita dah ada hubungan dengan dia, hubungan dengan guru dia. Jangan dia jadi pelik. Wallahu a'lam. Dan Pak Cak tak mau tanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'ainin la tadba', wa min du'an la sujabu lahu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبالتوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله